Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30 22 Februari bersama saya Azaria Tagaya. Tajuk utama tengah hari ini. KWSP umum dividen 5.45% bagi simpanan konvensional dan 5% untuk simpanan syariah. Guna parang dan kapak, adik tetap kakak hingga mati. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berpunca dari rasa tidak puas hati dengan hak milik rumah, seorang lelaki menetap mati kakaknya menggunakan parang dan kapak. Kejadian berlaku di sebuah rumah di Jinjang Utara, Kuala Lumpur. Dalam kejadian 6.30 petang semalam itu, suspek dikatakan mengamuk selepas hasratnya untuk menjual rumah yang diduduki mereka sekeluarga tidak dipersetujui kakak. Selain mangsa yang sudah bercerai, rumah itu turut didiami 3 anak wanita berkenaan selain suspek dan teman wanitanya. Ketua Polis Daerah Sentul, Assistant Commissioner S. Shanmugamurthy Chiniah berkata pihaknya menerima maklumat kejadian itu jam 7 malam tadi. Suspek juga datang ke Balai Polis Jinjang untuk menyerah diri bersama salah seorang anak mangsa. Siasatan awal mendapat kejadian berlaku di ruang tamu rumah ketika mangsa baru pulang daripada kerja. Siasatan polis mendapati suspek bertindak demikian kerana tidak berpuas hati dengan pemilikan rumah yang diduduki oleh si mati bersama keluarganya. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Kuala Lumpur HKL untuk proses bedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Kari cacat penglihatan dari Kelantan, Muhammad Kaim Nizar Sarimi dinobatkan sebagai Johan Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan 1441 Hijrah bersamaan 2020 Masihi. Manakala Johan Karyah pula disandang peserta dari Perak, Puteri Kalimatul Azwa Hamid. Tilawah Al-Quran kali ini berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC malam tadi. Dengan kemenangan itu, masing-masing membawa pulang wang tunai RM15,000 serta tambahan RM10,000 untuk menunaikan haji, cenderahati dan sijil yang disampaikan oleh Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Juhar Mahiruddin. Bagi kategori hafazan dari juzuk 1 hingga 10, Muhammad Al-Jazari Muhammad Helmi dari Kedah dinobatkan sebagai Johan Bahagian Hafiz dan Bahagian Hafizah Nurul Izzah Mukhali dari Sarawak. Mereka menerima wang tunai RM5,000 dan piala. Kategori hafazan bagi juzuk 1 hingga 20 menyaksikan Sheikh Muhammad Aiman Hafi Hishamuddin dari Terengganu mendapat tempat pertama bahagian hafiz dan Puteri Auni Khadijah Muhammad Hanif dari Kelantan bagi bahagian hafizah. Masing-masing menerima wang tunai RM7,000 dan tambahan RM7,000 untuk menunaikan umrah. Bagi kategori terakhir iaitu hafazan juzuk 1 hingga 30, Johan Bahagian Hafiz milik Muhammad Hakim Muhammad Hisam dari Kedah dan bahagian hafizah Puteri Aminah Muhammad Hanif dari Kelantan. Sekaligus melayakkan mereka menerima wang tunai RM15,000 dan wang tambahan RM10,000 untuk menunaikan haji, piala dan akaun Al-Alfar berjumlah RM20,000 tajaan Bank Islam. Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran Peringkat Kebangsaan ini dirasmikan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 16 Februari lalu dan berlangsung 6 hari dengan penyertaan 108 peserta tilawah dan hafazan mewakili 14 negeri. Majlis Presiden Pakatan Harapan yang bermesyuarat malam tadi memutuskan tiada tarikh ditetapkan bagi Tun Dr. Mahathir Mohamad menyerahkan jawatan Perdana Menteri kepada penggantinya. Sebaliknya, kepimpinan tertinggi parti memutuskan Tun Dr. Mahathir sendiri akan menentukan bila masa yang sesuai untuk beliau mengundur diri. Peralihan akan berlaku lepas APEC. No time, no date, no nothing. Only lepas APEC. Itu pulang kepada saya. Sama ada saya nak lepas ataupun tak lepas. Itulah kepercayaan yang ditunjuk oleh parti kepada saya. Alhamdulillah.
Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan PH di Yayasan Kepimpinan Perdana Putrajaya malam tadi. Turut hadir Presiden PH Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Parti Amanah Negara Muhammad Sabu, Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng. Pada sidang medianya, Tun Dr. Mahathir turut memaklumkan mesyuarat juga tidak membincangkan mengenai perjanjian melantik Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri ke-8. Akhirnya semuanya diserah kepada saya. Dalam sidang media itu juga, Tun Dr. Mahathir memaklumkan mesyuarat malam tadi tidak membincangkan perkara berkaitan rombakan kabinet. Malahan, tumpuan mesyuarat kali ini lebih kepada beberapa perkara lain, antaranya persiapan PH bagi menghadapi pilihan raya negeri Sarawak. Tak ada apa. Tak ada cakap pasal perubahan kabinet. Tak ada cakap pasal ini. Cuma nak tentukan masa dan masa itu terpulang kepada saya. Mengulas mengenai perkembangan terkini berhubung peralihan kuasa itu, Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim mengakui perlu bersabar buat sementara waktu sehingga dilantik menjadi Perdana Menteri ke-8. Katanya keputusan Majlis Presiden Pakatan Harapan bersetuju menyerahkan sepenuhnya kepada Tun Dr. Mahathir untuk memutuskan tarikh peralihan kuasa. Pendirian kita jelas. Tidak ada keraguan komitmen kita untuk memastikan Tun Mahathir selaku Perdana Menteri dapat menjalankan tugas dengan dukungan yang penuh. Ini tidak ada soal. Kemudian dalam perbincangan tentang yang berikutnya kita serah. Saya sendiri cadang supaya Tun Mahathir diberikan ruang mentadbir. Kemudian bila dia tetapkan masa yang sesuai, itu barulah. Jadi sementara itu saya kena sabar. Kerajaan lebih memberi keutamaan dan fokus sepenuhnya dalam menangani penularan COVID-19 di negara ini berbanding isu peralihan kuasa yang sedang hangat diperkatakan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, keputusan yang dibuat dalam mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan itu adalah wajar kerana ketika ini Putrajaya lebih memberi tumpuan kepada penularan wabak COVID-19 yang dibimbangi boleh menjejaskan tahap ekonomi negara. Kita govern the country as much as we can and then untuk memperbaiki sebab kita ada banyak masalah juga kerana kita dihadapi dengan kluster coronavirus ni, COVID-19 ini dan cara mana kita menanganinya sebab kita ada rentetan bahawa lepas itu bahawa ekonomi kita akan terkesan dengan negatif lah ya. Dan itu yang akan membawa kita satu fokus yang kita semua akan fokus atas tu sebab kita ada perjanjian bahawa ada peralihan. Beliau berkata demikian bagi mengulas kenyataan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad semalam yang masih belum memutuskan tarikh sebenar peralihan kuasa melibatkan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dikatakan bakal mengambil alih jawatan itu. Timbalan Perdana Menteri yang juga pengerusi Majlis Penasihat PKR dan Ahli Parlimen Pandan turut menegaskan pihaknya menghormati kenyataan terbabit memandangkan perjanjian mengenai perkara berbangkit sudah dimuktamadkan dan dipersetujui sebulat suara. Datuk Seri Dr. Wan Azizah ditemui selepas membuat pelepasan peserta kayuhan Kasih Mesra Fun Ride di Pandan Perdana pagi tadi. Seramai 500 peserta mengambil bahagian dalam acara ini melibatkan dua kategori iaitu jarak 5 km dan 30 km. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP hari ini mengumumkan dividen sebanyak 5.45% dengan pembayaran berjumlah 41.68 bilion ringgit bagi simpanan konvensional. Bagi simpanan syariah pula, kadar dividen diumumkan adalah sebanyak 5% membabitkan agihan 4.14 bilion ringgit.
Ketua Pegawai KWSP Ali Zakri Alias dalam satu kenyataan memaklumkan KWSP telah memberikan 2.95% melebihi kadar yang dimandatkan di bawah Akta KWSP 1991 yang memerlukan pengisytiharan dividen nominal sekurang-kurangnya 2.5% setiap tahun. Jumlah keseluruhan aset KWSP meningkat kepada RM924.75 bilion berikutan peningkatan keahlian sebanyak 2.8% kepada RM14.6 juta. Manakala jumlah majikan berdaftar meningkat 3% kepada 522,300. KWSP menjangkakan tahun ini akan lebih mencabar berikutan wabak COVID-19 yang mempengaruhi kelembapan pertumbuhan global. Lokasi ikonik dikenali sebagai Drinking Horse di Pantai Tusan, Miri, Sarawak dipercayai runtuh malam tadi. Menurut Ahli Parlimen Sibuti Lukanisman, Awang Sauni menerusi laman Facebooknya memaklumkan beliau menerima kiriman mesej dan video berhubung kejadian sebelum bergegas ke lokasi berkenaan pagi tadi. Ujarnya beliau amat bersedih atas kehilangan ikon Tusan yang menjadi tarikan pengunjung selama ini. Terdahulu, Pantai Tusan ini tular apabila kemunculan fenomena plankton yang menghasilkan cahaya atau blue tears beberapa tahun lalu. Ekoran itu, Pantai Tusan mula dibanjiri pelawat dan menjana ekonomi setempat sekaligus menjadikan struktur Drinking Horse sebagai tarikan. Institusi pendidikan tinggi perlu bekerjasama erat bersama media bagi mencapai matlamat memperkasakan sektor pendidikan negara. Timbalan Naib Chancellor Bahagian Pengurusan Korporat College Universiti Islam Melaka KUIM Zamzuri Abdul Majid berkata, usaha itu membolehkan peranan dan kepakaran kedua-dua pihak dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan pelajar dan institusi berkenaan. Sebenarnya pendidikan ini salah satu yang sektor terpenting lah dalam especially dalam negara dan negeri sebagainya. Tetapi sektor pendidikan khususnya di kalangan IPTS atau universiti awam, kalau kita ada program yang baik, produk yang baik, kurikulum yang baik, kalau tidak diwawarkan, maka sudah pastilah orang tak tahu, masyarakat tak tahu apa yang kita ada. Di sinilah peranan media cukup penting sebenarnya dalam membantu semua IPTS khususnya KUIM mempromosikan apa yang kami ada. Tadi saya telah membentangkan secara insight. KUIM ada 52 program, kita ada 8 fakulti. Di samping itu kita ada tambah nilai, TVET dan sebagainya. Tambah beliau, KUIM memerlukan media dalam memberi fokus terhadap agenda pembangunan pelajar seiring saranan kerajaan negeri yang mahu melahirkan pelajar berkredibiliti tinggi dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Jelasnya, media merupakan platform dalam menghibahkan maklumat berkenaan kolej universiti yang mempunyai 52 program serta 8 fakulti itu kepada masyarakat sekaligus mampu menaikkan nama KUIM di peringkat yang lebih tinggi. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis minum petang KUIM bersama agensi media di Air Keruh semalam. Usia yang masih muda bukan penghalang kepada Norazan Abdullah, 24, untuk bergelar usahawan berjaya. Kegigihan anak muda ini membolehkan restoran Last Corner di Teluk Panglima Garang, Kelang menjadi tumpuan pengunjung setiap hari. Antara rahsia kejayaan anak muda ini adalah pengalaman bergaul dengan mereka yang berpengalaman, termasuk menimba ilmu berniaga dengan bapanya sendiri. Kenapa saya buat restoran ni di dalam kampung, di dalam perkampungan? Sebab di sini kalau nak cari restoran macam ni kita terpaksa keluar, kita terpaksa pergi luar bandar. Tapi saya bawa konsep restoran macam ni, saya bawa ke dalam kampung. Jadi orang-orang yang duduk kat bahagian kampung, diorang tak payah susah-susah pergi keluar bandar. Diorang ada restoran ni kat dalam kampung. Restoran ini menjadi tumpuan kerana menyediakan pelbagai jenis menu makanan dan minuman kepada pengunjung. Pengunjung juga boleh bersantai sambil dihiburkan kumpulan basker ketika menjamu selera. Bagi meluaskan lagi jaringan perniagaannya, Nur Azam turut mempromosikan produk makanan melalui media sosial. Wanita dan aksesori sememangnya tidak dapat dipisahkan. Sempena kehadiran alaf baru, perhiasan berwarna ceria dikatakan menjadi pilihan tahun ini. Ini kerana warna yang menyelah bukan sahaja menerbitkan gaya elegan, malah penampilan lebih trendy.
Aksesori hiasan wanita lazimnya terdiri daripada perak atau emas. Namun bagi membangkitkan keunikan gaya, hiasan itu digabungkan dengan pelbagai jenis batu permata berkualiti, antaranya batu nilam atau sapphire. Toast, jenama perhiasan dan aksesori dari Sepanyol, antara yang menampilkan koleksi berona ceria dan trendi tahun ini. Bercakap pada pelancaran butik flagship jenama itu di Suria KLCC baru-baru ini, Pengerusi Eksekutif Kumpulan Habib, Datuk Seri Mir Habib berkata, koleksi berkenaan mendapat sambutan ramai, terutama bagi peminat aksesori mewah dan mampu milik itu. Jangkaan fashion untuk tahun 2020 ialah kita banyak dengan warna-warni. Kerana kita dapat lihat memang pelanggan kita sebelum ini kalau kita dapat lihat banyak berlian dan juga dapat lihat logam dan sebagainya. Tahun ini kita dapat lihat ramai yang suka batu-batu permata dan sebagainya. Jadi kebanyakan daripada koleksi yang terbaru yang kita dapat lihat mempunyai batu permata. Ini menjadi satu trend yang diminta oleh pelanggan. Selain daripada itu, warna adalah biru. Toast ni dia memang signature dia ada teddy bear, gold ataupun silver. Tapi untuk tahun 2020 ni collection whole, dia panggil whole. Whole sebab kenapa? Sebab dia each other ni dia boleh hold to each other. That's why dia call whole. I think lah macam tu sebab bila you buka and then you boleh sambung lagi sampai lah dia jadi rantai, and then also the earring macam tu. Selain barangan kemas, beg tangan, selendang serta minyak wangi turut dijual di butik ini. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita ke laporan luar negara. Satu gempa bumi sederhana berkekuatan 5.1 magnitud melanda Kashgar, wilayah Xinjiang, China. Menurut Pusat Jaringan Gempa Bumi China, gempa terbabit yang berkedalaman 10 km berpusat di 39.87 darjah latitud utara, 77.47 longitud timur berhampiran Jiaxi. Gegaran susulan dilaporkan turut dirasai di beberapa kawasan berhampiran Jiaxi. Setakat ini, sepasukan 15 orang anggota penyelamat ditempatkan di Jiaxi, manakala 173 bomba juga dikerahkan ke seluruh wilayah sebagai langkah berjaga-jaga. Tiada kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan sehingga kini. Isu perkauman di Barat kembali menjadi tumpuan apabila kenyataan Ketua Pegawai Eksekutif Ryanair Michael O'Leary menerima kecaman umum termasuk ahli Parlimen Britain. Menurut O'Leary, setiap lelaki beragama Islam perlu dianggap sebagai pengganas terutama sewaktu menjalani pemeriksaan di lapangan terbang. Dia berkata demikian ketika ditemu ramah Akhbar Times. O'Leary memberikan alasan terhadap kenyataannya dengan mendakwa sebahagian ancaman pengganas dikaitkan kebiasaannya dengan lelaki Muslim. Antara yang lantang mengecamnya adalah jurucakap Majlis Muslim Britain yang juga ahli parlimen dari Parti Buruh Khalid Mahmud yang menuduh O'Leary seorang Islamofobia. Eropah sering kali menjadi lokasi serangan bersenjata sama ada didalangi individu ataupun berkumpulan. Terbaru, 9 orang maut dalam 2 insiden tembakan berasingan di Hanau, Jerman. Namun setakat ini, pihak berkuasa Jerman belum dapat mengenal pasti motif sebenar serangan terbabit. Konflik dan pergolakan politik hampir 2 dekad di Afghanistan mula menunjukkan tanda-tanda positif apabila Taliban bersetuju dengan Amerika Syarikat untuk memeterai gencatan senjata menerusi beberapa fasa. Perkara itu diumumkan Setiausaha Negara Amerika Syarikat Mike Pompeo yang menjelaskan fasa pertama bakal dimeterai pada 29 Februari depan sekiranya perjanjian gencatan sementara selama seminggu dipatuhi kedua-dua pihak. Gencatan sementara itu mula berkuat kuasa pada tengah malam tadi waktu tempatan. Antara yang dipersetujui dalam tempoh sementara terbabit, tiada operasi ketenteraan besar-besaran dilancarkan oleh mana-mana pihak termasuk Taliban sendiri. Usaha ke arah pelan damai itu adalah hasil daripada perbincangan berterusan sejak lebih setahun membabitkan Taliban dan Amerika Syarikat. Dalam satu kenyataan, Taliban mengharapkan gencatan senjata yang bakal dimeterai nanti membolehkan Afghanistan bebas daripada sebarang pengaruh asing. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3.
Laporan sukan. Dua wakil negara Liu Darren dan gandingan Aaron Chia So Woo Yik berjaya melangkah ke peringkat separuh akhir badminton Spanyol Masters. Darren nyata berada dalam prestasi baik selepas dia menyingkirkan pilihan kelima kejohanan Rasmus Gemke dari Denmark. Sementara Aaron Woo Yik tidak berdepan masalah besar menyingkirkan wakil Jerman Mark Lamsfus Marvin Seidel untuk ke separuh akhir. Turun menentang pilihan kelima Rasmus Gemke, tekanan awal dirasai Liu Darren tewas aksi pembukaan 16-21. Namun Darren bangkit pada set berikutnya menerusi kemenangan 21-17 sebelum memastikan tiket ke separuh akhir menerusi keputusan 21-17 pada set penentuan. Melengkapkan kemenangan dalam tempoh 67 minit, Darren dijadualkan bertemu pilihan utama Victor Axelsen bagi perebutan tiket ke perlawanan akhir. Mengiringi Darren ke separuh akhir, gandingan Aaron Chia So Woo Yik. Mereka yang turun menentang pasangan Mark Lamsfus Marvin Seidel dari Jerman seperti diduga tidak berdepan masalah besar untuk mencatat kemenangan 21-18 dan 21-13 dalam tempoh 30 minit. Separuh akhir hari ini, mereka dijadualkan menentang pilihan keempat dari Denmark, Kim Astrup Anders Skarup Rasmussen. Dua lagi wakil negara yang beraksi di peringkat suku akhir gagal untuk meneruskan kemaraan. Pilihan utama acara beregu campuran Go Sun Huat Shevan Lai dinafikan wakil Korea Kim Sarang Kim Hana yang menang 21-18 dan 21-18. Sementara gandingan Chow Mei Kwan Lee Meng Yan pula disingkirkan pasangan England Chloe Birch Lauren Smith selepas bertarung selama 68 minit. Baik, sekian paparan Buletin 1.30.